Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita dah masuk malam 3 Zulhijjah. Seminggu lagi lah. Kita akan menyambut hari raya Aidil Adha dan juga melaksanakan ibadah kurban. Berapa ekor lembu sini? 12, 16, 8 ekor. Alhamdulillah. Kaya-kaya orang sini. Kampung tak besar, lembunya banyak. Okeylah tu. Alhamdulillah. Menjadi kebiasaan lah kan kita di sini. Bila sampai raya korban, kita berkorban. Kita tak korban tahun ni, kita membantu orang yang berkorban. Kan? Kalau nak agak orang yang berkorban tu tak tumbang lembu tu. Jadi kita lah bersama. Itulah indahnya dalam kita beragama ni. Kita bersama bermasyarakat. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengerusi dan juga Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah malam ni kita sambung dalam bab keteguhan akidah. Kita berhenti pada bulan lepas 16 Mei. Hari ni 20 Mei 21. Sebulan lah. Ada miss lah sekali. Petang tu tak sihat-sihat juga. Bagi tahulah last minute 6.30 kat pengurusi, minta maaf lah tak dapat datang. Tapi nasib baik dapat berganti kan dalam masa yang singkat. Itulah pengurusi, dia ada apa, mudah dengan guru-guru ni. Jadi minta je dapatlah diisi. Itulah ni pun batuk tak hilang lagi. Jadi masih terganggu lah, minta maaf lah. Kadang-kadang tengah-tengah cakap kan, berdentung pula bunyi kan. Apa nak buat? Sebab dia bukannya kita boleh rasa tu, dia tiba-tiba. Jadi kalau berlaku kan, minta maaf lah. Baik tuan-tuan, kita sambung dalam bab keteguhan akidah. Islam mewajibkan orang Islam yang mempunyai akhlak. Tuan-tuan lah, semuanya berakhlak, yang memiliki keteguhan dan niat dalam usaha mencapai tujuan. Maknanya kita ni akhlak ada, kita pula ada sasaran nak capai. Walaupun dah pencen ni, ada benda nak capai kan. Paling tidak tanam pokok nak pokok hidup kan. Siram pokok bunga nak pokok tu berbunga. Pokok bunga tapi tak berbunga, geram juga kan. Jadi adalah dalam kehidupan kita ni, ada je kita nakkan apa target kita ni kan. Mak-mak kalau masak nakkan ahli keluarga makan dengan berselera kan. Masak tak habis, malas masak pun tahu kan. Jadi ada, walaupun dia tak besar, tak semestinya besar. Kadang-kadang tu kita rasa nakkan tu ada kan. Jadi nak capai tujuan tu, kita buatlah dengan cara-cara yang betul, cara yang sihat, cara yang tidak mendatangkan mudarat pada orang kan. Nak pokok bunga kita cantik, tapi masuk laman rumah orang, tak jadilah kan. Jadi maknanya dalam kita nak capai kehendak kita buatlah dengan cara yang baik, yang berakhlak. Jangan ganggu orang, jangan buat dengan cara yang salah, yang melanggar hukum-hukum agama, yang menjadi larangan oleh Allah. Dalam apa saja. Kehidupan kita ni macam-macam. Orang yang bekerja, dia ada target kerja dia. Jawatan kuasa masjid, dia ada target dia. Semuanya ada target. Kita yang tak pegang apa-apa pun ada target juga. Semacam-macam semua dia. Tapi nak capai itu, buatlah dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama. Bila kita buat, insya-Allah maknanya kita dapat buat, kita diberi oleh Allah ganjaran yang terbaik. Kita berjaya capai, dapat pahala. Kita tak berjaya capai, dapat pahala. Ini
Orang Islam harus berusaha untuk dapat mencapai keyakinan bahawa sesuatu yang diusahakannya itu tercapai ataupun tidak, ya. Dapat ke tak, ya, bergantung pada apa yang Allah tentukan. Ya, kadang-kadang kita nak benda ni macam-macam dalam kehidupan ni, kita nak. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Kalau dapat, gembiranya kita, syukurnya kita. Kalau tak dapat, jangan kecewa. Ya. Kadang-kadang kita rasa, saya dah cuba ni, patut dapat, tak dapat juga. Kan? Macam-macam lah ni kan. Tuan-tuan dah hidup 60-70 tahun, macam-macam alami. Kan? Semua tu alami. Ada masa frust, tak berjaya, frust. Ya, kita pernah sebut dulu. Kan Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah kata boleh jadi apa yang kamu nak tu, apa yang kamu dapat tu, yang menggembira, yang menyedihkan, wa asa an takrahu syai'an, apa yang kamu nampak, kamu terima buruk, nampak tak nak, dapat tapi saya tak nak ni, kena juga. Ya, saya tak nak benda ni, tiba dah kena juga. Saya tak nak jawatan ni, tiba kena lantik juga. Fry, geram betul lah, siapa dah lantik ni. Contohlah, boleh jadi kita nampak benda tu, benda yang kita takrahu, tak nak, kita reject. Wa huwa khairul lakum, boleh jadi itulah yang baik. Boleh jadi itulah nanti akan jadi mendatangkan kebaikan pada kita. Ya, ni anak-anak baru lepas SPM. Ya, anak-anak baru lepas SPM. Tuan-tuan tak ada anak lah, semua cucu lah kan. Cucu baru lepas SPM. Tengok cucu orang, wah, straight A belaka. Cucu kita straight juga, straight D. Contohlah, tak ada kena-mena. Kalau terkena tu minta maaf. Bukan nak mengata, ni contoh kan. Nak mengingatkan bahawa kita nampak apalah ini yang kamu dapat. Tengok budak lain tu, hebat-hebat belaka. Kita nampak dia gagal. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu nampak yang sekarang ni kamu mengecewakan, kamu rasa kecewa. Ya, wa huwa khairul lakum, boleh jadi itulah keputusan dia, akan datang kebaikan, akan datang. Kita mana tahu. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi yang kamu nampak sekarang ni menggembirakan, seronok dapat, wa huwa syarrul lakum, boleh jadi dia akan mendatangkan buruk, akan datang. Bukan kata setiap benda baik tu kena diburuk, tak. Bukan bila dapat baik ni habislah, lepas ni buruk lah ni, tak. Bukan begitu. Allah nak ingatkan kita supaya riliskan diri kita ni, rasionalkan diri kita ni. Kalau kita dapat benda buruk, jangan kita sesal. Kalau dapat benda baik, jangan terlampau seronok sampai lupa. Bukan main heboh sekampung beritahu. Ya, habis semua WhatsApp group, yang tak pernah aktif pun beritahu. Seronok sangat kan. Jangan. Boleh jadi terbalik. Itulah dia. Berarti disebut boleh jadi apa yang kita nak tu dapat, boleh jadi tak dapat, ya. Tapi kena ingat bahawa semua tu sebelum rizak tu keluar, dah ada rizak pada Allah. Allah dah tahu dah. Ya, tu dia. Jadi semuanya adalah takdir Allah. Kalau Allah takdirkan kebaikan, kita syukur dengan berpada. Kalau Allah takdirkan dengan buruk, kita reda, ya, dengan rasa lapang dada. Imam Ghazali dia sebut kan, Imam Ghazali dia cerita macam mana nak tahu orang tu seorang yang zuhud. Rasa pernah cakap ni, kalau pernah dengar, ulang balik lah. Imam Ghazali dia sebut, nak tahu kita ni zuhud ke tak zuhud. Zuhud ni bukan maknanya buang dunia ni, apa kerana pakai baju tampan-tampan, kasut pun tak ada, bukan. Itu miskin melampau. Ini zuhud, makna kita ni zuhud tak zuhud. Orang kaya pun boleh kata zuhud, boleh dikategorikan zuhud. Macam mana? Orang yang zuhud, apabila dia dapat nikmat, tak gembira pun dia. Dia dapat nikmat, dapat ganjaran yang besar, tak menggembirakan hati dia pun, tak gembira pun. Boleh tak macam tu?
Payah kita kalau dapat tu, hoi, seronok sungguh. Kan? Bukan main. Tapi kalau nak tahu zuhud tak zuhud, kita dapat sesuatu nikmat tu tak menggembirakan kita. Hilang nikmat. Satu lagi, bila hilang nikmat, kita setengah ada ni, tiba-tiba hilang nikmat kita. Ya? Kita ada kereta Mercedes GLE 250. Tembak dia tu betul tak betul tak tahu. GLE tu betul lah, 250 belakang tu betul. Ya tidak lah kan. GLE 250, kereta yang besar tu, yang SUV tu. Ya. Tiba sangkut bayar, ataupun kita punya keuangan kita merosot, kena tarik. Tak mengecewakan. Dia tak kecewa. Kalau begitu maknanya kita dah ada tanda-tanda zuhud. Nikmat dapat lebih, tak gembira mana pun. Kena tarik, tidaklah rasa kecewa. Tu je. Ya. Kadang-kadang biasa dalam kehidupan kita ada je benda hilang. Ya. Ini kucing mati pun bukan main meratap. Kan? Kau orang lain lah, saya lah. Bukan saya, anak. Anak tu sayang sangat kucing. Ya, yalah budak. Ya. Masa dia umur 6 tahun 7 tahun, ada kucing kecil dia, sayang sangat dia. Satu hari kucing tu hilang, tak balik rumah. Dia punya menangis. Habislah abang-abang dia dikerah pergi cari keluar, bawa motor pergi cari keliling. Nah, sebab sedih sangat. Tak jumpalah. Kucing tu cantik kan. Tak jumpa dah. Apa nak buat? Tapi tu budak, memang tahap dia. Kalau kita pun sama macam dia, parah. Ya, hilang sesuatu, kita rasa sangat kecewa, kita frust melampau, maka tak ada tanda zuhud. Tapi kalau kita tidaklah mendatangkan kecewa, sedih, maka di situ ada tanda-tanda orang yang zuhud. Kita perlu mengetahui bahawa ada orang yang menjadikan ketekunannya beribadah sebagai tirai untuk menutup kelemahan semangat berusaha. Kadang-kadang ada orang nampak dia ni kuat beribadah, duduk masjid pegang tasbih je, tak keluar mana. Ya, tak ada benda lain, tu je. Sebab apa? Sebab dia nak tutup kelemahan, dia gagal dalam melaksanakan ataupun nak mencari ataupun dalam usaha dia tentang dunia. Maka dia buat begitu. Orang ni tak lama, biasanya sekejap je dari segi fokus ibadah. Disebut bahawa kadang-kadang ada orang dia macam tu. Bukan kata orang yang duduk tu semua macam tu. Ada yang perangai macam tu. Ya, seolah-olah nampak tekun beribadah, tapi sebenarnya dia ni ada benda yang dia gagal, jadi dia nak hilang, nak tutup gagal tu, dia buat macam tu. Jadi orang pun pandang respect begitu. Kita bukan nak mengatakan semua begitu. Ni nak ajar diri kita sebenarnya. Yang kita sebut ni nak ingat diri kita. Kadang-kadang kita bila ada benda kita gagal, maka kita pun tak ada, saya nak duduk masjid je, saya duduk ni berzikir je. Sebab apa? Nak hilangkan malu dengan sebab tadi tu. Ini tak jadi. Ya, ini tak jadi. Ini merupakan penyelewengan. Penyelewengan sikap yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, Islam tak benar kita sebab itu dalam bentuk kepura-puraan. Berpura-pura je. Nampak tekun beribadah, tapi sebenarnya berpura-pura. Manusia tak perasan. Orang nampak, bagusnya dia ni, berubah dia. Dulu hantu, sekarang ni bukan main, berubah. Orang nampak berubah, tapi yang sebenar realiti ni apa? Allah yang tahu. Ya, kalau kita berpura-pura macam ni, Islam sangat memandang buruk. Kalau betul-betul teruskan. Tapi kalau kita hanya sekadar berpura-pura, Islam tak bagi. Ya, Auf bin Malik tentang ni, ya. Auf bin Malik Auf bin Malik diriwayatkan satu keadaan Nabi tegur orang yang buat macam ni. Pada satu masa Rasulullah dia menghakimi perbicaraan dua orang yang bersengketa, yang merebut sesuatu. Jadi Nabi pun meletakkan hukuman, siapa yang berhak, siapa yang tak berhak. Jadi orang yang dijatuhkan hukuman yang tak berhak tadi ni, dia pun cakap, dia pun bercakap. Dia pun merungut lah, dia kata apa? Saya serahkanlah segala benda ni kepada Allah saja. Ya, dia lah
tempat saya bertawakal. Mendengar perkataan ini, Nabi pun terus tegur. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kelemahan dan perkara yang engkau tak mampu. Ya, mana yang kita memang tak mampu, Allah maafkan, tak boleh, tak apa. Tapi engkau mesti berusaha. Tadi kita ada kes tadi, patut usaha, buktikan, tunjukkan betul. Bukan serah pada Allah. Kita ada benda yang kita pertikaikan. Kita anggap tak apalah, saya serahlah. Apa yang Allah tentu tu lah. Tak boleh. Nabi kata, kamu kena tunjukkan dulu. Ya, usaha dulu. Apabila tak dapat atasi, dapat juga keputusan yang tak kita nak, ya, maka barulah kita kata saya serahkan tawakal, saya bertawakal pada Allah. Maknanya apa? Buat dulu. Lakukan dulu. Pertahankan dahulu. Barulah tawakal. Tawakal ni maknanya bukannya kita tak buat apa-apa, bukan tawakal ni dah serah. Tawakal ni mestilah dimulakan dengan usaha, kemudian barulah kita letakkan pergantungan kita apa-apa pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mula dengan ikhtiar tadi, maka tawakal tak jadi. Maksud hadis ni lah apa dia? Setiap orang wajib berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menempuh kesukaran yang dihadapi, sehinggalah dia bertemu jalan keluar yang dapat membawanya kepada kejayaan. Usaha dulu. Akan tetapi setelah berusaha, kemudian usaha tak dapat, tak dapat juga nak mengatasi tadi, maka pada ketika inilah dia harus bertawakal dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tak mudah putus asa. Itu satu keadaan. Okey, itu satu keadaan. Maknanya ikhtiar, usaha dulu. Cara lain pula, ya, Islam tak suka kepada pemeluknya. Ini bab satu keadaan yang lain. Pemeluknya mana kita ni, Islam tak suka kita ni ada ragu. Kita rasa ragu-ragu dalam menghadapi sesuatu masalah atau menentukan pilihan mana yang lebih tepat. Islam tak bagi kita ni confuse. Nak buat pilihan jangan, ya. Nabi suruh kalau kita ada pilihan, kita berhadapan dengan pilihan, pilih mana yang paling mudah dan yang paling kurang mudarat, paling tak mendatangkan masalah yang besar. Ambil yang itu. Kalau kita berhadapan dengan apa-apa keadaan yang memerlukan kita membuat pilihan, sehingga fikiran manusia penuh dengan berbagai bayangan dan akhirnya akan kehilangan apa yang dikehendakinya. Fikiran seperti itu tidak layak dimiliki oleh orang Islam. Jadi kalau kita confuse, masih juga tidak buat pilihan, akhirnya dia akan bermain-main di fikiran. Akhirnya kita asyik yang itu je tak selesai. Ya. Sabda Nabi SAW, ya, kadang-kadang kita ada peluang untuk sesuatu. Kita nak dapat tapi tak dapat, dan nak dapat tapi tak dapat, maka kita pun akan jadikan itu sebagai, bila dah berlalu, itulah menjadi ingatan kita. Kita rasa penyesalan. Kenapalah saya tak buat macam itu, kenapalah saya silap ambil tindakan. Islam tak benarkan benda yang dah berlalu, yang dah lepas, kita ingat balik dalam fikiran kita dengan bentuk sesalan, ya, dalam bentuk kita, Allah, kalaulah saya dulu macam ni dulu, takkan jadi macam ni. Ni, ya, Islam tak benarkan. Kalau dah berlalu, dia akan berlalu. Kita berhadapan dengan yang akan datang. Sabda Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbullahu minal mu'min ad-dha'if. Nabi kata orang mukmin yang kuat. Kuat ni segala segi lah, bukan kuat sekadar tenaga je. Kuat dari segi keuangan, kuat dari segi kesihatan, kuat dari segi pandangan. Ni, ya. Kita mungkin tak kuat tenaga, tapi pandangan kita brilliant, boleh beri pandangan yang terbaik. Tu kuat. Ya. Ataupun kesihatan kita kuat, ni nasab nak tumbang lembu, tak payah 4-5 orang, kita seorang boleh tumbang. Ya. Yang adanya ni, Nabi kata Islam sangat, Allah suka kepada orang mukmin yang kuat berbanding dengan mukmin yang dhaif, yang lemah. Itu dia Islam. Tapi bukan makna orang dhaif ni
tak berguna. Tak, kalau ada antara dua, maka Islam akan pandang hebat, tinggi kepada yang kuat. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya. Tapi bukanlah bermakna ya menolak, maknanya dua-dua tu wa fi kulli khair, dua-dua tu baik ya. Semua tu mukmin yang kuat, mukmin yang lemah ni baik, dua-duanya baik. Tapi yang utama, yang lebih dipandang baik ialah yang kuat. Berusaha memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah tak berdaya. Apabila engkau mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita berhadapan dengan keadaan tak menyenangkan, janganlah engkau berkata, ya, jangan cakap ni. Nabi kata jangan kita biasakan bercakap macam ni. Kalaulah saya tak buat macam ni, tentu tak jadi macam ni. Kalaulah saya buat macam ni, tentulah saya berjaya. Benda dah lepas. Benda yang dah lepas, bukan benda yang akan datang. Akan datang tak ada masalah. Ni yang dah lepas. Yang kita rasa sesal. Ya. Jadi sebut, kalau dah lepas, kata itulah takdir Allah. Allah dah tentukan saya tak dapat. Allah tentukan saya buat macam ni. Ya. Jadi sebab apa? Sebab kalau kita menyebut perkataan kalau ataupun seandainya, bila kita sebut saja, dia akan beri peluang kepada syaitan untuk ganggu, untuk hasut kita. Ya, kalau kita sebut perkataan itu, dan nanti kita jumpa ayat, Allah akan tambah lagi orang yang menyesal dengan apa yang berlaku pada dia. Allah akan tambah lagi penyesalan. Bukan setakat menyesal kita je, Allah tambah lagi. Biar berganda penyesalan kita. Itu maknanya kalau kita ada, tuan-tuan mungkin ada pengalaman dah. Saya pun ada pengalaman. Ya, satu contoh yang saya alami. Ya. Tahun lepas ke? Tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Ya. Pejabat pendidikan daerah dia lelong. Bukan lelong, dia buka tender jual kereta Pajero tu Ustaz. Yang Khalid bawa tu. Ya. Dia buka tender siapa nak beli Pajero tu. Pajero tu dah lama dah, dekat 20 tahun umur dia. Tapi Pajero yang pejabat pakai ni memang tak lasak. Driver tu kata, saya tak pernah pakai pun 4-wheel drive tu. Tak pernah ni. Sebab kereta tu jalan-jalan biasa. Bukan kereta masuk hutan. Saya teringin lah ambil. Ya, saya pun masuk tender. Masuk tender, ambil borang, isi. Dalam tu, berapa kita nak beli? Dia masuk, ada kotak kotak tender, saya masuk. Tanya, berapa orang masuk? 2 orang je Ustaz kata. Campur Ustaz dengan ada seorang lagi. 2 orang je kata. Wah, ada can ni. Ada can ni. Bila pilih, saya tak dapat. Saya tak dapat. Saya letak 5,000. Saya letak tender 5,000. Ingat kata ada orang nak beli. Kawan tu letak 6,000. Kan? Kalau fikir, kalau saya taruh RM6,000, RM5, menanglah saya tu. Tapi mana kita tahu, tender mana kita tahu kan. Jadi saya tak dapat. Masa tu tak terfikir ya. Masa tu, dah tak dapat dah, tak apalah. Tapi, maknanya, kalaulah saya mengambil pendekatan, menyesalnya saya, kalaulah saya taruh lebih sikit, dah setakat RM6,000, bukannya apa sangat kan. Boleh sangat. Sebab kereta sebiji. Kereta tu pun baik ya. Yang pakai tu kata tak ada rosak Ustaz, tukar bateri je dia kata. Sebab kereta tu dah berapa bulan dapat kereta baru, kereta tu tak bergerak. Jadi bateri je yang kong. Tukar bateri je kata. Lepas tu boleh jalan apa semua. Ya. Jadi maknanya apa? Maknanya kita nak tapi tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab kita mungkin ada kesilapan. Mungkin kita ada silap percaturan. Kan? Kadang-kadang yang ini bermain di fikiran. Kita pun rasa Allah, kalaulah saya macam ni, tentu saya dapat. Ini yang Islam tak benarkan maksudnya. Islam tak benarkan bila kita gagal, jangan kita rasa sesal. Jangan kita kenang balik. Bila kenang balik, inilah jadinya. Maka dia akan menjadikan pemikiran kita ni sentiasa dalam tekanan, penyesalan. Akhirnya benda lain tak boleh buat. Itu ya. Baik. Syaitan akan sentiasa membayang-bayangkan pada manusia tentang sesuatu yang pernah dialami. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kerja syaitan.
Dia akan cuba gambar dalam pemikiran kita ni apa yang kita nak dapat tak dapat dulu. Kita duduk je, kita menung, kita akan teringatlah peristiwa-peristiwa lampau. Yang kita nak dapat, sikit lagi nak dapat, tak dapat. Kan? Kita pun mulalah termenung je. Kan? Itu memang kerja syaitan. Jadi, kadang-kadang bila kita terbawa dengan keadaan macam tu, kena ingat. Ini syaitan ni. Ya? Syaitan ni kalau layan, habislah. Ya? Kita akan jadi apa? Kita akan jadi murung, kita akan jadi kecewa dan sebagainya. Itulah puncanya yang akan melahirkan rasa putus asa dan sedih mengenangkan perkara tersebut. Orang Islam tidak seharusnya berfikir apa yang dah berlalu. Kerana hidup kita mesti diteruskan dan berdoa semoga kehidupan yang akan datang membawa kebaikan pada kita. Itu dia. Maknanya kalau benda yang dah berlalu, ya, kita akan teringatnya, tapi kita kawal, ya, dan kita cuba hilangkan. Dah lepas, tak apalah benda tu, kan? Banyak saya rasa tuan-tuan pun macam-macam peristiwa alami, kan? Macam-macam benda, bukan semua dalam hidup ni berjaya je. Banyak benda kita gagal, banyak benda kita tak dapat, kita nak tak dapat. Adakah kita menyesal ataupun kecewa? Kecewa memang ada, tapi adakah kecewa tu sampai sekarang masih ada lagi? Kalau masih ada, maknanya kita terjerat dengan syaitan. Kalau sampai sekarang ada rasa kecewa lagi, maknanya kita ni sedang dipermainkan oleh syaitan. Maka hilangkan, ya. Kehidupan kita ni bukan nak menuju ke belakang. Kehidupan kita ni nak tuju yang di hadapan. Sama dengan kita. Kalaulah saya tak makan minyak-minyak ni, tak kena serangan jantung. Parahlah kan, semua macam tu. Tapi ni kata-kata orang yang Allah tarik iman dia. Ya, kita seumpama nak menyalahkan takdir. Takdir dah tentukan begitu, kita kata sepatutnya tak payah pergi begitu. Lari pada takdir. Bolehkah kita lari daripada takdir? Tak boleh, kan? Tapi begitulah. Kalaulah dia perkataannya apa? Kalaulah mereka ni tinggal dengan kita, tentulah mereka ni tak mati, mereka ni tak terbunuh. Apa yang mereka katakan itu, Allah kata apa yang mereka cakap tu tak ada faedah. Bahkan akibatnya, ya, ni sebut tadi, akibatnya Allah menjadikan sebab perkataan tadi penyesalan dalam hati mereka. Ya, bila kita sebut perkataan macam tu, Allah tambahkan lagi rasa sesalan. Kita dah memang menyesal sikit, tapi Allah tambah lagi sesalan, menyebabkan kita sentiasalah asyik giling kepala lah kita. Ya, macam tu lah. Tak habis. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dia dan juga yang mematikan kita. Yang hidup kita ni Allah, yang mati pun kita. Ya Allah juga yang matikan kita ni, ya. Dan dia sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan, ya. Jadi kalau kita ni ada memang, ya, keimanan kita baik, maka kita takkan cakap macam tu. Kita pun akan sebut, ya. Semua tu adalah apa yang Allah telah takdirkan. Tak boleh nak elak. Sebuah hadis telah menegaskan yang bermaksud, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, hendaklah dia bertawakal pada Allah. Ya, maknanya siapa nak jadi orang yang kuat, maka dia kena usaha dan letakkan harapannya kepada Allah. Tawakal yang sebenar ialah tawakal yang didasarkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Apabila kita mengalami kesusahan atau kesulitan, sedangkan pada waktu itu tak ada orang lain yang dapat bantu, dan ketika inilah kita berdoa dan bertawakal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan memberi pertolongan kepada kita. Kita dah usaha, kita dah buat macam-macam, kita tak dapat nak bantuan manusia, maka kita letakkan segalanya kepada Allah. Ya. Orang yang sedang berperang contohnya, walaupun kekurangan senjata dan kelengkapan, apabila bertawakal kepada Allah, maka kita akan merasa pihak kita yang lebih kuat. Dengan bertawakal akan menambahkan lagi kekuatan dan akan terus berjuang sehingga mencapai kemenangan, ya. Lepas tu kita tengok ya, dalam sejarah Islam sejarah peperangan Islam, kebanyakan peperangan tentera Islam adalah yang sedikit, ya. Tentera Islam berada dalam jumlah yang sedikit.
selepas sebelum Nabi wafat dan selepas Nabi wafat berlaku peperangan dengan Parsi. Ya, Parsi. Peperangan dengan Parsi ni banyak kali. Banyak kali peperangan, antara 9 ke 11 peperangan. Siri peperangan. Dalam semua peperangan itu, semuanya tentera Parsi melebihi tentera Islam berkali ganda. Dan hanya sekali saja dalam sejarah peperangan dengan Parsi, Islam lebih. Katanya meninggalkan musyrik. Sebab tu dalam peristiwa Badar tu kan cerita macam mana antara kisahnya ketika